Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, insya-Allah sebelum tu Ustazah nak tanya, Ustazah nak ucapkan assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab salam Ustazah tak? Assalamualaikum. Boleh jawab salam Ustazah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini anda semua muslimin muslimat, hadirin hadirat yang Ustazah hormati sekalian ni semua sekarang ni bersama dengan Ustazah Syahrina daripada Lembaga Zakat Selangor, daripada Penyelidikan Syariah untuk slot Ramadan. Dan untuk pada hari ini Ustazah akan bawa topik yang menarik iaitu zakat emas. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah Ustazah ada yang jawab salam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey. Dan alhamdulillah kita dah tak lama lagi kita nak berhari raya kan? Insya-Allah dah dekat sangat dah nak berhari raya dan semua dah buat persiapan raya kan? Dan Ustazah percaya topik yang Ustazah bawa pada hari ini iaitu zakat emas ada kaitan dengan kita semua. Sebab apa? Bila kita berhari raya mesti kita akan pakai barang kemas kan? Betul tak? Supaya kita kelihatan lebih gembira. Kita gembira dengan memakai emas, kita kelihatan lebih cantik dan sebagainya. Okey, baiklah. Pada hari ini ya Kak Lang, K Impiana, alhamdulillah. Terima kasih jawab salam Ustazah. Cik Muhammad Aryan, waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih jawab salam Ustazah. Dan semua yang ramai ni yang jawab salam Ustazah ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada di penghujung Ramadan, tapi sedih sebenarnya walaupun kita berada di penghujung Ramadan ni, kita dah nak berhari raya tapi sebenarnya sedih sebab apa? Kita akan meninggalkan Ramadan. Kenapa kita sedih ya Ustazah? Ramai orang tanya kenapa nak sedih-sedih kan bila Ramadan nak berakhir kan sepatutnya kita rasa seronok sebab kita dah tak perlu puasa. Okey, baiklah semua muslimin muslimat yang Ustazah hormati ni, kita rasa sedih ya, ramai umat Islam, ramai para ulama merasa sedih kerana selepas ini ya segala amalan ibadat kita tidak digandakan. Tidak digandakan seperti dalam bulan Ramadan ya. Jadi sebab tawaran eksklusif yang Allah SWT bagi ni hanyalah berlaku di bulan Ramadan sahaja. Masya-Allah. Subhanallah ya. Dan jadi kalau kita terlampau seronok sangat nak berhari raya itu bagus. Tak ada masalah ya. Tetapi sebenarnya bila kita dah nak penghujung Ramadan ni sepatutnya ya kita melipat gandakan usaha kita untuk buat amal ibadah kan. Okey, insya-Allah. Dan bila bercerita tentang emas ya, bercerita tentang zakat emas, bercerita tentang emas, Ustazah percaya semua di kalangan kita ni memiliki emas. Betul tak? Bagi wanita-wanita di Malaysia ni, bila katakan bila kita berkahwin ya, bila seseorang wanita tu berkahwin kan, kita akan dapat emas. Betul tak? Kita akan dapat cincin emas ataupun dapat gelang emas, kita akan dapat rantai emas dan sebagainya. Dan baru-baru ini ya, kita dikejutkan oleh kenaikan harga emas yang terlalu tinggi ya, disebabkan oleh pandemik COVID-19. Bila kenaikan harga emas yang terlalu tinggi ni, semua orang jadi terkejut. Kami di institusi zakat pun terkejut juga sebab berlaku kenaikan nisab emas tu secara tinggi dan masya-Allah ya. Jadi namun bila berlaku kenaikan harga emas, sama ada penurunan harga emas dan sebagainya, kita yang memiliki emas ni masih lagi wajib menunaikan zakat emas kita. Wajib tunaikan ya. Jadi macam mana kita nak tahu Ustazah? Saya ni kena bayar zakat emas ke tidak ni kan? Kita pun mula terfikir, kena bayar zakat emas ke? Kita ada cincin, kita ada gelang emas kan, kita ada rantai emas, kita ada wafer emas, jongkok emas dan sebagainya. Jadi kita semua terfikir kena bayar zakat ke ni ya. Jadi pada hari ini untuk slot bersama dengan Ustazah hari ini, kita hilangkan semua kemusykilan kita tentang emas. Kita buang semua keraguan kita ya. Semua masalah kita tentang emas. Hari ini kita membincangkan topik yang menarik iaitu zakat emas. Jadi kita tahu sama ada,
jatuh pula. Jadi kita boleh tahu sama ada kita dikenakan zakat ataupun tidak ke atas emas kita. Baiklah. Alhamdulillah. Bercerita tentang emas ni permulaan Ustazah nak jelaskan di sini bahawa dalam Al-Quran Allah SWT menyebut tentang amaran keras bagi sesiapa yang tidak menunaikan zakat emas. Amaran keras banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh Allah SWT berfirman walladzina yaknuzuna az-zahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Dan daripada ayat ini Allah SWT menyebut bagi berita gembira. Sebenarnya Allah Ta'ala memperli bagi berita gembira bagi siapa yang menyimpan emas, bagi siapa yang memiliki emas tapi tak nak mengeluarkan zakat emas yang mereka ada zakat emas yang dimiliki oleh mereka. Jadi bahayanya dan sambungan kepada ayat itu, pada hari di mana dibakarnya emas-emas yang mereka pernah miliki dahulu di dunia ini, dibakar diselarkan ke badan-badan mereka. Masya Allah. Dan ancaman tu sangat kuat. Masya Allah, semoga kita tak terkenalah dengan ancaman yang menakutkan tu. Okey, baiklah. Terdapat sebenarnya banyak Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang ancaman dan azab Allah Ta'ala bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat emas mereka. Jadi perlunya kita ambil tahu tentang zakat kita ke atas, sama ada kita wajib zakat ataupun tidak pada barang emas yang kita miliki. Dan insyaAllah pertama sekali bila membicarakan tentang emas ni, yang paling dekat dengan wanita adalah emas perhiasan. Betul tak? Emas perhiasan wanita. Macam Ustazah cerita tadi, kita ada rantai emas, kita ada gelang emas, kita ada cincin emas, kita ada orang ada gigi emas lagi kan. Ada orang ada yang memiliki pinggan emas pun ada. Ada orang yang Ustazah pernah jumpa sepanjang Ustazah kerja dengan Zakat Selangor, beliau memiliki pen emas. Macam mana tu? Boleh ke lelaki memiliki emas Ustazah kan? Peliknya lelaki ni kan. Dan ada juga tak kurang ramai lelaki yang menyimpan barang kemas, perhiasan wanita. Pelik tak? Jangan pelik bila bekerja berada di sisi zakat. Kami sebagai amil bertanggungjawab untuk membantu ramai umat Islam umat Islam yang memiliki emas untuk menunaikan zakat harta mereka, zakat emas mereka. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Muhammad Arya, terima kasih Puan Sarina. Jawab salam Ustazah. Okey, baiklah. Jadi dan untuk emas perhiasan wanita ni pelepasan untuk tidak dikenakan zakat di negeri Selangor ni sangat tinggi. Sebenarnya sangat tinggi iaitu 800 gram. 800 gram ni dah hampir 1 kilogram kan. Dan jumlah tu 800 gram ni banyak pemilikan emas bagi emas perhiasan wanita. Jadi bagi emas perhiasan wanita ni adalah merujuk kepada emas perhiasan wanita yang dipakai di badan yang dipakai di badan, walaupun pakainya adalah sekali dalam setahun. Ada ke sekali-sekala je pakai kan? 2 kali setahun kan, masa time hari raya. Lagi time bila? Time kenduri kahwin kan. Jadi ada orang juga pakai ketika majlis-majlis tertentu kan. Jadi bukankah emas ni lambang perhiasan wanita lambang kemewahan, lambang kekayaan, lambang kejayaan, lambang kecantikan pun boleh menyerlahkan kecantikan seseorang wanita jika seseorang wanita itu memakai barang kemas. Betul tak? Okey. Dan jadi bila untuk kiraan zakat emas perhiasan wanita ni, jadi emas perhiasan wanita ni adalah merujuk kepada emas yang dipakai oleh kaum wanita. Jadi emas yang dipakai oleh kaum wanita ni walaupun sekali dalam setahun, walaupun ataupun sentiasa pakai kan, pelasah tiap-tiap hari pakai. Jadi hukumnya adalah jika melebihi uruf emas, jika melebihi 800 gram. Jika melebihi 800 gram pemilikan keseluruhan emas perhiasan yang dipakai, sekiranya lebih daripada 800 gram, lebihan itu sahaja yang dikira sebagai untuk kiraan zakat. Lebihan sahaja. Dan contohnya katakanlah Puan Sarina, Katakanlah Puan Sarina memiliki emas sebanyak 30
bukan 32. Katakanlah Puan Sarina memiliki emas sebanyak 900 gram emas perhiasan wanita. Jadi untuk emas perhiasan wanita 900 gram ni sudah melebihi uruf kan, betul tak? Melebihi uruf iaitu sebanyak 800 gram untuk di negeri Selangor ya. Jadi 900 gram tolak dengan 800 gram adalah 100 gram. Jadi 100 gram tu sahaja yang dikira sebagai zakat untuk kiraan zakat emas perhiasan wanita. Jadi 100 gram tadi ya Puan Sarina darab dengan harga emas masa. Untuk dapatkan harga emas masa ni Puan Sarina dan semua umat Islam ya, terutama di negeri Selangor boleh rujuk ke website Lembaga Zakat Selangor. Kami memang update harga emas ya. Kami kemaskini harga emas pada tiap-tiap hari kan. Untuk apa? Untuk memudahkan para pembayar menunaikan tanggungjawab mereka pada Allah SWT, insya-Allah kan. Jadi ada yang bertanya dengan Ustazah, saya ni ada barang kemas perhiasan wanita, tapi saya ni tak pakai lah Ustazah. Jadi boleh tak saya kira sekali sebagai zakat emas perhiasan wanita yang dapat pelepasan sehingga 800 gram ya, uruf tu boleh ke Ustazah? Ya, untuk emas, barang kemas perhiasan wanita yang kita tak pakai langsung ya, dalam tempoh setahun tu langsung tak pakai. Sebab apa? Sebab dah putus. Lagi sebab apa? Sebab tak boleh lah Ustazah, kalau pakai tu kenangan lama berdarah kembali kan. Sebab apa? Teringat peristiwa sedih kan. Peristiwa sedih dan sebagainya. Jadi asal tidak memakainya walaupun sekali dalam setahun, maka hendaklah dizakatkan di bawah kiraan zakat emas pelaburan. Dia bukan lagi di bawah kategori emas biasa wanita. Jadi pesan Ustazah, kena ambil berat ya, kena ambil tahu. Kena ambil tahu berapakah sebenarnya emas yang putus. Ingat, berapakah emas yang dah putus, berapakah emas yang masih lagi yang kita ada tapi kita tak guna. Macam tu juga ya. Jadi kena ambil tahu ya, kalau emas-emas yang kita dah tak pakai ni disebabkan takut nak pakai, disebabkan zaman sekarang ni zaman orang kadang-kadang banyak menyimpan emas tu ya, mereka tak pakai. Emas-emas yang diwarisi tu melalui harta pusaka, mereka tidak memakainya. Kenapa? Sebab apa? Banyak sangat lah Ustazah. Ada yang beritahu Ustazah, banyak sangat lah Ustazah barang kemas ni. Jadi bila nak pakai tu jadi takut. Takut orang pandang-pandang kita ni macam takut kena rompak lah, takut kena rompak. Jadi tak kisahlah apa jua alasannya kan. Sekiranya kita langsung tidak memakainya walaupun sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun pun tak pakai langsung. Jadi maka hendaklah emas perhiasan wanita tersebut dihukumkan, kita masukkan dalam kategori emas pelaburan ataupun kita panggil emas simpanan ya. Di mana hukum zakatnya berbeza dengan emas perhiasan wanita tadi. Jadi mudah saja ya, formula mudah saja. Emas perhiasan wanita adalah semua perhiasan wanita yang dibuat pada emas yang dipakai oleh wanita sekali, walaupun sekali dalam setahun ya. Jadi pelepasan tu adalah tinggi sehingga 800 gram di negeri Selangor ya. Di Malaysia ni setiap negeri ni ada uruf masing-masing. Kalau di wilayah persekutuan, uruf emas adalah sebanyak 850 gram. Kalau di Johor 850 gram juga, di Selangor 800 gram. Tapi dalam dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, Ustazah nak share kat sini, ada satu je negeri yang langsung tidak ada uruf emas. Negeri apa tu ya? Yang tak ada uruf emas ni adalah negeri Kelantan. Ada orang Kelantan kat sini ke? Jadi orang Kelantan ni mereka langsung tak ada uruf emas. Jadi asal ada je barang kemas ya. Barang kemas yang mereka miliki sekiranya lebih daripada 85 gram, mereka dikenakan zakat emas dah. Ya. Itu di negeri Kelantan. Di negeri Selangor kita lainnya berbeza sedikit dengan negeri Kelantan, berbeza banyak ya. Dan juga kena ambil peduli ya tentang barang kemas perhiasan wanita ni, kerana ramai wanita banyak sangat soalan tanya pada Ustazah, takutlah kena zakat ke tak ya. Kan ada gelang emas sebanyak gelang emas ya sebanyak 80 gram. Saya ada gelang emas Ustazah seberat 100 gram pun ada ya. Pernah orang cakap dengan Ustazah 800 gram. Tapi saya selalu pakai. Saya pergi kenduri, saya pergi majlis-majlis kan, saya suka pakai sebab cantik kan. Dan saya ialah perempuan dengan emas sukar dipisahkan sebab
perhiasan yang cantik. Jadi kalau dalam kategori itu disebabkan walaupun berat emas tu banyak kan kita nampak, banyaknya 100 gram pakai dekat tangan. Tetapi itu bukanlah diwajibkan zakat. Ia tidak diwajibkan zakat kerana emas perhiasan wanita itu dipakai oleh wanita berkenaan dan dia termasuk dalam kategori emas perhiasan wanita yang masih lagi kalau digabungkan dengan emas perhiasan wanita yang lain, kalau jumlahnya masih lagi bawah daripada uruf emas di negeri Selangor itu 800 gram, maka ianya belum lagi diwajibkan zakat. Belum lagi diwajibkan zakat, insya-Allah. Okay, itu berkaitan dengan emas perhiasan wanita. Ada soalan ke berkaitan dengan emas perhiasan wanita? Kalau ada, sila tanya kat Ustazah ya. Waalaikumsalam. Terima kasih jawab salam Ustazah. Terima kasih. Ada Puan Balkis ya. Terima kasih jawab salam Ustazah. Okey, baiklah. Bila kita berbicara tentang emas dan wanita ni ataupun emas dan semua orang lelaki pun ramai yang simpan barang kemas ni. Ustazah pernah jumpa lelaki simpan barang kemas perhiasan wanita. Jadi apa macam hukumnya Ustazah? Lelaki membeli barang kemas perhiasan wanita tapi mereka bukan bagi isteri mereka pakai, tapi mereka simpan buat collection. Jadi dalam kategori ini, dalam contoh ini termasuk dalam kategori yang kedua. Kategori kedua. Apakah kategori yang kedua? Untuk kategori kedua ni adalah kiraan zakat emas bukan perhiasan ataupun kiraan zakat emas pelaburan. Jadi bagi lelaki-lelaki ni mereka kena ambil maklum mereka masih lagi mereka wajib menunaikan zakat emas perhiasan wanita ni sekiranya mereka memilikinya. Kenapa? Mereka haram untuk memakainya tapi mereka memilikinya sebab suka, sebab hobi dan ramai dah Ustazah jumpa mereka bila untuk kiraan zakat emas ni mereka share dengan Ustazah, saya ada banyak barang kemas perhiasan wanita tapi saya tak bagi isteri saya pakai yang tu kan. Saya buat collection, saya suka tengok, saya suka simpan, bila harga emas naik saya jual. Macam sekarang kan harga emas naik tak? Naik tinggi sangat tinggi kan. Jadi beruntunglah siapa yang menyimpan barang kemas kan. Okey. Jadi bagi lelaki-lelaki yang menyimpan, membuat satu koleksi barang kemas perhiasan wanita dan mereka untuk personal peribadi untuk mereka untuk pelaburan sama ada mereka memakai ataupun tidak, haram memakainya kan, tapi mereka dikenakan zakat emas bukan perhiasan iaitu zakat emas pelaburan. Jadi untuk kiraan zakat emas pelaburan emas pelaburan ni ada beberapa kategori emas pelaburan ni. Emas pelaburan ni adalah merupakan emas yang digunakan, yang kita dapatkan, kita beli, kita milikinya untuk tujuan pelaburan. Seperti jongkong emas, lagi dinar emas, lagi wafer emas kan, lagi gold bar, dinar alhamdulillah kan. Kalau kita simpan emas ni kita rasa selamat kan dari segi pemilikan hak aset kan. Zaman sekarang ni ramai orang berlumba-lumba simpan aset mereka dalam bentuk emas. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun nikmat yang Allah bagi pada kita ni wajib dizakatkan. Emas ni wajib zakat jadi mereka hendaklah gabungkan ke semua emas yang dimiliki oleh mereka ni. Emas bukan perhiasan ni hendaklah digabungkan semua gabung jongkong emas, dinar emas, campur ni, dan emas yang tak dipakai lagi kerana tak nak pakai dah. Sebab apa? Sebab dah putus dan sebagainya dia termasuk dalam kategori emas pelaburan. Jadi gabungan ke semua emas ini dah dikira sebagai satu aset pelaburan yang diwajibkan zakat dan kadar zakatnya adalah 2.5%. Jadi hendaklah emas-emas yang kita miliki ni digabungkan dengan duit simpanan, duit pelaburan yang lain, contohnya di dalam bank dan sebagainya. Jadi emas pelaburan ni dihukumkan sebagai duit sebagai duit simpanan. Gabungan itu sekiranya melebihi nisab, nisab zakat sekarang ni adalah RM16,690. Jadi kalau melebihi nisab, maka zakatnya adalah 25%. Dapatkan harga emas yang terkini untuk kiraan zakat, boleh rujuk ke website kami Lembaga Zakat Selangor. Ada untuk harga emas, setiap
harga emas setiap karat emas tu memang kami sentiasa update tiap-tiap hari. Okey, baiklah. InsyaAllah ada soalan ni Ustazah ni. Ustazah, jika ada emas perhiasan wanita lebih 900 gram tapi 300 gram dimasukkan dalam Ar-Rahnu. Dimira macam mana ya? Okey, baiklah. Terima kasih Puan Syasha Ahmad. Jadi emas perhiasan wanita Puan Syasha ni ada 900 gram. Tapi 300 gram dimasukkan dalam Ar-Rahnu. Jadi Ustazah nak tanya dulu pada Puan Syasha ya. Emas perhiasan wanita tu Puan Syasha pakai kan? Semuanya Puan Syasha pakai. Ke macam mana? Kalau ikut yang katakanlah daripada emas 900 gram itu, kalau tolak dengan 300 jadi 600 gram. Katakanlah ke 600 gram tu semuanya Puan Syasha pakai. Katakanlah Puan Syasha pakai walaupun sekali dalam setahun kan. Jadi dia termasuk dalam kategori emas perhiasan wanita yang mendapat pelepasan yang sangat-sangat tinggi, iaitu 800 gram ya. Sekarang selagi tidak melebihi 800 gram pemilikan emas perhiasan wanita yang dipakai di badan, maka belum lagi dikenakan zakat ya. Sebab jadi tapi ada lagi 300 gram ya. 300 gram tu dimasukkan dalam Ar-Rahnu. Dalam Ar-Rahnu sekiranya Puan Syasha simpan dekat Ar-Rahnu, simpan ataupun pajak, ataupun kita panggil cagar kan. Jadi untuk hal macam ni, emas yang dikategorikan sebagai kiraan zakat emas bercagar. Untuk pengetahuan semua, zakat emas yang Ustazah nak bawa pada hari ni ada 4 jenis kiraan ya. Ada 4 jenis kiraan zakat emas. Yang pertama tadi Ustazah share tadi adalah kiraan zakat emas perhiasan wanita kan. Zakat emas perhiasan wanita yang pelepasan uruf ataupun pelepasan untuk tidak dikenakan zakat tu sehingga 800 gram. Banyak kan macam saya cerita tadi. Dan yang kedua tadi, sekarang ni kita membicarakan tentang emas pelaburan ataupun emas bukan perhiasan. Emas bukan perhiasan, emas bukan perhiasan seperti jongkok emas kan, dinar emas, apa lagi. Jadi emas bukan perhiasan ni adalah merupakan emas pelaburan yang masih lagi dikenakan zakat, namun hendaklah digabungkan dengan duit simpanan, duit pelaburan kita yang lain yang dalam bank-bank tu, gabungan keseluruhannya kalau sekiranya melebihi nisab zakat, sekarang ni RM16,690, maka kita ambil 2.5% untuk dibersihkan atas nama zakat emas bukan perhiasan. Okey, baiklah. Jadi untuk emas di Ar-Rahnu tadi 300 gram ni kita akan masuk dalam bab yang ketiga. Ustazah akan share sebentar lagi. Jadi Ustazah harap jelas bagi kategori emas perhiasan wanita tadi, kemudian emas bukan perhiasan. Jadi jelas semua orang wajib mengeluarkan zakat emas sekiranya kita menepati syarat-syarat wajib zakat emas tadi. Okay. Dan kategori emas ketiga yang Puan Syasha tanya tadi ni ada kaitan dengan kategori emas yang ketiga, iaitu emas bercagar. Jadi untuk kiraan emas bercagar ni, dia unik sikit Kebanyakan orang suka simpan di Ar-Rahnu kan, simpan di mana lagi? Banyak tempat kita pajak kan. Sebab apa? Untuk keperluan. Ada yang pajak emas untuk cagar emas untuk tujuan kita panggil perniagaan, untuk tujuan modal perniagaan. Ada tujuan bila pajak emas untuk dapatkan cash, dapatkan pinjaman. Dengan duit pinjaman tu boleh digunakan untuk beli baju sekolah anak, beli baju raya anak kan. Dia tak lama lagi nak raya ni kan. Jadi kalau emas, kategori emas bercagar ni masih lagi wajib kita ambil peduli untuk kiraan zakat. Masih lagi diwajibkan zakat. Jadi macam mana kiraannya? Emas bercagar ni adalah untuk kiraan emas bercagar, jumlah pinjaman tolak dengan upah simpan. Okey, saya bagi contoh Katakanlah Puan Syasha Okey, Puan Syasha lagi Puan Syasha ada emas, ada barang kemas, ada rantai emas yang nilai marhunnya ataupun kita panggil nilai barang kemas tu kan, nilai barang kemas tu berat darab dengan harga semasa, nilai dia katakanlah RM20,000. Besar tu Puan Syasha.
dan semua. Jadi katakanlah nilai marhum tu atau nilai barang kemas tu bila dia pajak adalah RM20,000. Namun biasanya pihak Rahnu akan bagi jumlah pinjaman tu sehingga 70% sahaja jumlah pinjaman kan. Katakanlah Puan Syasha ambil yang 70% tu Puan Rahnu bagi offer 70% jumlah pinjaman. Jadi 70% ataupun 70% daripada nilai marhum tadi tu adalah sebanyak berapa? RM14 pula dah, RM14,000. Jadi RM14,000 tu RM14,000 tu adalah nilai ataupun jumlah pinjaman yang diberi oleh Ar-Rahnu kepada Puan Syasha kan, untuk kegunaan Puan Syasha. Jadi Puan Syasha masih lagi ada baki berapa tu Puan Syasha? Daripada RM20,000 tolak dengan RM14,000 ada baki lagi sebanyak RM6,000. Jadi RM6,000 yang masih berbaki tadi RM6,000 yang masih berbaki tadi tolak dengan upah simpan. Jadi katakanlah upah simpan yang dikenakan ke atas Puan Syasha adalah sebanyak Ustazah bagi angka yang mudah sebanyak RM500. Tinggi sebenarnya tidak setinggi itu Jadi RM500. Jadi baki RM6,000 tolak dengan RM500 adalah sebanyak RM5,500. Jadi nilai emas bercagar yang masih ada lagi pada Puan Syasha adalah RM5,500. Maka RM5,500 itu masih lagi tertakluk kepada kewajipan zakat. Tetapi dia masuk dalam kategori bergabung dengan emas pelaburan emas simpanan emas pelaburan yang kena gabung dengan duit pelaburan yang lain, duit simpanan yang lain untuk mencukupkan nisab. Sekiranya melebihi nisab itu sekarang ni nisab zakat dah 16,690, maka barulah dikenakan zakat 2.5%. Dia termasuk dalam kategori harta-harta lain berasaskan nisab emas duit-duit semua kena kira duit di simpanan dan sebagainya kena gabung dengan emas kan. Baiklah, itu untuk kategori emas bercagar. Ada orang tanya, Ustazah, habis tu duit yang saya gunakan untuk beli baju anak sekolah kan Ustazah, saya pinjam dengan Rahnu. Okay, saya dapat jumlah pinjaman RM14,000. RM14,000 tu kena zakat tak Ustazah? Pun ada juga orang tanya Jadi RM14,000 seandainya kita gunakan untuk beli baju sekolah anak, beli baju raya anak, lagi untuk yang ada unsur istihlaki ni, dipanggil unsur consumption, maka itu tidak dikenakan zakat. Tapi kalaulah RM14,000 itu digunakan untuk meluaskan perniagaan, untuk meningkatkan perniagaan untuk meluaskan skop perniagaan dan sebagainya, maka itu dikira termasuk dalam kategori modal ataupun kiraan zakat perniagaan. Jadi emas bercagar ni adalah merujuk semata-mata kepada nilai emas yang masih berbaki lagi, hak milik kita yang disimpan oleh Ar-Rahnu. Kalau jadi apa-apa, sekiranya seseorang tu tidak mampu untuk menebus kembali emasnya kan, tak ada duit nak untuk tebus balik emas yang dicagar, maka Ar-Rahnu masih lagi akan memulangkan jumlah RM5,500 itu kepada kita. Sebab apa? Itu masih lagi hak milik kita. Ar-Rahnu tak ambil keseluruhannya untuk jumlah pinjaman ni Ar-Rahnu tak bagi sepenuhnya. Itu contoh di Ar-Rahnu kan. Kalau di Ar-Rahnu Yapim sampai 85% jumlah pinjaman. Subhanallah itu mengikut keadaan kiraan tu. Kiraan kat mana kita ambil pinjaman tu itu untuk tu. Okey, bercerita tentang emas ni Ustazah nak share sedikit Jadi ramai orang suka pakai emas, betul tak? Pakai emas bukan emas yang tutup hidung tu, tapi semua orang suka pakai emas, terutama wanita, maksud saya wanita sebab apa? Emas ni akan menyerlah kecantikan kita, menyerlah keanggunan kita, menyerlahkan kekayaan kita. Ada pula yang suka pakai barang kemas untuk untuk menyerlahkan keanggunan dan kekayaan terpulang pada niat masing-masing. Tapi tunaikan zakat harta kita kan. Kita pakai barang kemas ni pun kena betulkan niat jangan nak menunjuk-nunjuk yang kita ni kaya dan sebagainya. Tapi lebih kepada kita nak kita suka berhias, kita suka nak
sifat wanita tu ya, suka memakai barang kemas supaya kan kita jadi rasa gembira. Ramai orang pakai emas ni boleh gembira sebab apa? Kita menunjukkan kita rasa stabil sebab apa? Kita memiliki barang kemas. Baiklah. Okey, dan tak lama lagi bila dah nak hari raya ni, semua orang akan pakai barang kemas Semua orang teringin nak ada barang kemas yang dipakai di badan. Jadi ramai yang akan gunakan barang kemas ni untuk pakai. Jadi jangan timbulkan keraguan kat fikiran kita alamak, emas yang aku pakai ni kena zakat tak? Jadi kita ambil maklum sebagaimana Ustazah terangkan tadi kan, emas ni ada beberapa kategori kiraan zakatnya, iaitu zakat emas perhiasan wanita, zakat emas bukan perhiasan kan. Dan kemudian zakat kat atas emas cagaran kan, emas yang kita cagarkan ni pun dikenakan zakat. Dan kategori yang keempat untuk kiraan zakat emas, kategori keempat dan kategori yang akhir. Apa tu ya? Okey. Untuk kategori kiraan emas, zakat emas yang akhir ni adalah merujuk kepada zakat emas ke atas pelaburan tanpa fizikal. Pelaburan emas tanpa fizikal kan, banyak bank-bank banyak bank-bank ni, ada bank-bank ni yang mengeluarkan perkhidmatan ataupun kita panggil mereka menggalakkan para pelabur ni menyimpan pelaburan emas, tapi sayangnya emas tu tanpa fizikal, tak ada fizikal emas tu ya. Jadi bila pelaburan emas tanpa fizikal ni berlaku apabila pembayar tu pelabur masukkan, katakan contohnya Puan Aminah katakan contoh Puan Aminah pergi ke bank A dan membuat pelaburan emas tanpa fizikal masuk RM10,000. Jadi pihak bank akan estimate dengan membuat anggaran dengan RM10,000 tu, dengan kira-kira RM10,000 ni contohnya pemilikan emas yang emas pelaburan tanpa fizikal ni lebih kurang beratnya, sebagai contohnya beratnya adalah 30 gram. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas, jadi nilai simpanan Puan Aminah tadi, Puan Aminah kan, nama pelabur pun saya tak ingat dah. Jadi nilai simpanan yang ada pada Puan Aminah tu dah meningkat dah meningkat daripada RM10,000 tu dah jadi RM15,000 disebabkan kenaikan harga emas yang tinggi. Jadi untuk kiraan zakat emas Puan Aminah ni, Puan Aminah hanya wajib zakatkan RM10,000 sahaja, iaitu modal asal Puan Aminah semasa mula-mula buat pelaburan. Walaupun berlaku kenaikan harga emas yang cukup tinggi selepas itu kan, jadi kerana kiraan zakat ni hanya mengambil kira modal asal Puan Aminah kerana akadnya adalah batil akadnya adalah batil dan hukumnya tidak sah dan haram, kerana pelaburan emas tanpa fizikal ni tidak sah dari segi akadnya kerana tidak ada fizikal emas tu sendiri. Jadi sebenarnya jadi kita kena rujuk dengan pihak bank, pelaburan emas saya ni pelaburan emas patuh syariah ataupun tidak. Kita kena tanya dengan pihak bank. Kalau ianya patuh syariah, maka kiraan zakatnya kita ambil kiraan keseluruhan nilai pelaburan kita itu termasuk dengan kenaikan dengan harga emas tu. Itu maksud Ustazah. Okey, baiklah. Seronok ni, tak lama lagi kita nak raya kan. Kita nak pakai barang kemas, kita nak seronok kan, walaupun pakai sekadar cincin sahaja pun tak apa janji kita pakai barang kemas. Dan barang kemas ni uniknya dia menstabilkan emosi wanita. Pernah dengar tak? Barang emas. Emas menstabilkan emosi wanita dan memperelokkan lagi pengaliran darah. Pernah dengar tak? Ustazah pernah dengar tentang info ni. Dan biasa dengar dari segi perubatan sebenarnya bagus untuk wanita memakai emas. Jadi bagi orang yang mampu, alhamdulillah memang boleh pakai emas lah kan. Tak ada masalah, memang boleh pakai. Tapi bagi orang yang kurang mampu tu tak apa, jangan rasa sedih InsyaAllah doalah semoga kita satu hari nanti boleh dah pakai macam-macam barang kemas mesti kena berusaha untuk ada tanam niat untuk kita beli emas. Emas ni bagus kalau kita simpan, bila berlaku apa-apa senang kita nak pajak senang kita nak syagar untuk keperluan diri kita. Betul tak? Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Maaf Ustazah, hari tajuk saya nak tanya duit bulanan Asnaf bila masuk ya. Okey.
boleh, nak lari tajuk pun boleh. Tak ada masalah, boleh tanya kat Ustazah ya. Okey, Puan Sayang Manja. Sayang Manja. Okey. Puan Sayang, sebenarnya untuk nak tahu ya mengenai duit bulanan asnaf ni, Puan Sayang boleh kontak kami punya call center kami di 1300 1300 Puan Sayang boleh hubungi nombor talian tersebut dan tanya ya bila agaknya saya dijangka dapat duit bulanan sebab nak pakai untuk raya dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh semak lepas slot ini nanti Puan Sayang boleh terus hubungi kami untuk kita tahu kedudukan bilakah akan di-bank in duit tersebut ke dalam akaun Puan Sayang. InsyaAllah. Dan Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Dan Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya berapa berat gram emas, barang kemas dan gold bar yang dikenakan zakat? Dan bila dimasukkan arah nu dikenakan zakat ke? Minta penjelasan Ustazah. Terima kasih. Okey, dia mungkin yang dah mungkin Encik Z Zakaria ni tadi lambat sikit masuk join dalam kita punya perbincangan. Tak apa, Ustazah ulang jawab, tolong jawabkan. Okey, Encik Z yang dirahmati Allah, untuk barang emas, berapa berat barang emas, barang kemas ya, dan gold bar yang dikenakan. Untuk kiraan zakat emas ni ada beberapa kategori, ada 4 kategori ya, zakat emas, kiraan zakat emas. Yang untuk barang kemas perhiasan wanita, macam Ustazah terangkan tadi pada semua, untuk emas perhiasan wanita yang dipakai di badan ya, emas perhiasan wanita ni dalam merujuk kepada barang kemas perhiasan wanita yang dipakai di badan ataupun kita menggunakannya lah ya. Jadi barang kemas perhiasan wanita ni pelepasannya sangat tinggi sehingga 800 gram. Jadi kalau lebih daripada 800 gram tu, katakanlah 900 gram. Jadi lebihan tu adalah 100 gram kan, betul ya Cik Z? Jadi 100 gram tu sahaja dikenakan zakat untuk barang kemas perhiasan wanita. Pelepasan dia sangat-sangat tinggi. Masya Allah, tinggi kan? Jadi tapi kalau barang kemas tu tak dipakai kan, barang kemas perhiasan wanita tu tak dipakai sebab putus ataupun sebab apa lagi tadi saya share tadi semua, disebabkan memang tak nak pakai. Sedih ya kalau pakai tu, sedih, teringat kenangan lama berdarah kembali ke kan. Kenangan apa-apalah. Kenangan tak nak pakai asal tidak memakainya walaupun dia termasuk dalam kategori barang kemas perhiasan wanita. Maka bagi emas yang langsung kita tak pakai walaupun sekali dalam setahun, dia termasuk dalam kategori emas simpanan ataupun emas pelaburan. Okey, tadi itu emas perhiasan wanita, saudara jawab ya. Dan untuk kalau gold bar, jongkok emas, dinar emas, ini termasuk dalam kategori emas bukan perhiasan wanita. Emas bukan perhiasan wanita. Jadi emas bukan perhiasan wanita hendaklah digabungkan ya. Kena dapatkan nilai ya, nilai yang dimiliki pada tarikh hari kita nak bayar zakat. Jadi gabungan emas bukan perhiasan ni kita gabungkan ya. Ada yang dalam bentuk emas 916, kita kira berdasarkan berat emas tu dan dia punya jenis karat emas tu ya. Sebab harganya berbeza kan, kita ketahui memang berbeza kan. Jadi boleh merujuk ke website Lembaga Zakat Selangor untuk dapatkan harga emas terkini. Memang kami update tiap-tiap hari. Alhamdulillah, memang kita update tiap-tiap hari untuk memudahkan pembayar menunaikan kewajipan zakat emas mereka. Jadi gabungan emas yang seperti gold bar itu emas bukan perhiasan. Itu dipanggil juga emas bukan perhiasan ni, dipanggil juga dengan emas pelaburan, emas simpanan dan sebagainya ya. Jadi emas bukan perhiasan ataupun emas pelaburan ataupun emas simpanan ni hendaklah digabungkan dengan duit-duit simpanan yang lain. Duit simpanan yang lain, gabungan duit-duit simpanan yang lain dan bergabung sekali dengan emas yang dicagar tadi ya. Emas yang dicagar, nilai emas yang cagaran yang masih lagi hak milik kita ya. Jadi gabungan tadi kalaulah melebihi nisab zakat, kalaulah melebihi sekarang ni nisab RM16,690. Jadi kalaulah melebihi nisab, maka katakanlah nilai keseluruhannya adalah RM20,000. Jadi RM20,000 ni kita ambil 2.5% sahaja untuk dibersihkan atas nama zakat emas
bukan perhiasan, ataupun zakat emas pelaburan, ataupun zakat emas simpanan. Dia ada banyak nama, banyak nama. Tapi kita faham maksud dia. Okey, baiklah, Ustazah rasa dah menjawab soalan Cik Z ni. InsyaAllah ada yang beli emas di Public Gold kan, ada yang beli emas di banyaklah kedai emas, emas Seri Tanah Merah kan, antara banyaklah banyak beli emas ni, ada yang beli emas di Pokong dan sebagainya. Tak kisahlah kita beli barang kemas ni, kita beli emas ni di mana, insya-Allah kita hendaklah ingat bahawa kita tertakluk pada kewajipan menunaikan zakat. Kena cek. Aku ni kena bayar zakat emas tak? Kena cek. Hari ni Ustazah dah terangkan dekat FB Live kan. FB Live tentang kiraan zakat emas. Okey, insya-Allah lepas ni kita dah yakin barang kemas yang saya pakai ni saya tak kena zakat. Alhamdulillah. Sebab apa? Ustazah cakap bawah daripada paras huruf emas kan. Walaupun gelang tangan tu beratnya 100 gram. 100 gram. Betul, rantai leher beratnya 100 gram. Walaupun 200 gram tu nilai dia sangat-sangat besar nilai dia subhanallah, kaya sebenarnya Kaya sebab kita ada banyak tapi pelepasan tu tinggi yang diberikan oleh Jatuh Fatwa Negeri Selangor, insya-Allah, dan kebanyakan negeri-negeri lain pun banyak pelepasan uruf tu tinggi diberikan kepada wanita-wanita yang memakai barang emas perhiasan wanita. Sebab apa? Itu di bawah kategori emas yang panggil emas perhiasan wanita. Ada kelebihan kat situ. Okey, baiklah. InsyaAllah ada soalan ke lagi? Kalau ada soalan boleh tanya Ustazah sekarang ni pasal emas Jangan biarkan hidup kita dalam misteri tentang emas ni. Emas ni banyak disebut dalam Al-Quran ancaman bagi orang yang memiliki emas tapi tak nak keluar zakat. Macam mana tu? Ancaman dia terlalu banyak dalam Al-Quran, banyak Allah akan menyeterika orang yang menyimpan emas ni kan, tapi tak nak keluar zakat. Allah akan ambil barang kemas itu, dia akan diserikakan ke badan-badan mereka. Kenapa? Sebab tak nak mengeluarkan zakat emas kan, kedekut dengan Allah Ta'ala, sedangkan itu adalah satu ibadah wajib. Yang benda ibadah wajib ni kena selesaikan segera supaya jangan sampai Allah murka dengan kita, Allah benci kita kan. Kita banyak harta kan, kita simpan emas tapi kita kedekut dengan Allah Ta'ala Na'udzubillah min zalik. Bukan kita. Orang lain. Orang di Venezuela dan sebagainya. Bukan kita. InsyaAllah bukan kita. Sebab apa? Kita ni adalah umat yang terbaik. Kita adalah orang Islam yang terbaik. Kita nak tunaikan semua ibadah kita kan, insyaAllah. Okey, baiklah. Okey, ada yang bertanya, dan Ustazah. Ustazah. Okay, zakat simpanan macam mana? Ini soalan Puan Norizah. Okay, terima kasih Puan Norizah. Zakat simpanan macam mana? Okey, untuk zakat simpanan ni, satu benda yang menarik Ustazah nak share tentang zakat simpanan ni. Ramai orang keliru tentang zakat simpanan ni. Ustazah, saya punya akaun Ustazah, itulah akaun gaji saya, itulah akaun simpanan saya. Dah campur aduk ni Ustazah. Lepas tu bila nak, macam mana? Jadi nak kira macam mana? Okey, baiklah. Saya nak share dengan semua, terutama pada Puan Norizah. Untuk kita sebaik-baiknya, bila kita katakanlah Puan Norizah dah buat pembayaran zakat pendapatan Puan Norizah dah bayar zakat pendapatan. Setiap bulan Puan Norizah bayar melalui SPG dan sebagainya, ataupun setahun sekali Puan Norizah akan buat pembayaran zakat pendapatan kan, terpulang. Kaedah buat skim potongan gaji pun boleh, ataupun melalui bayaran zakat setahun sekali pun boleh. Janji kita tunaikan zakat tapi itu zakat pendapatan. Zakat pendapatan berbeza dengan zakat simpanan. Sangat-sangat berbeza. Di negeri Selangor sangat-sangat berbeza dan di Malaysia pun sangat-sangat berbeza. Dalam konteks keseluruhan negeri-negeri Malaysia, zakat simpanan adalah zakat simpanan, zakat pendapatan adalah zakat pendapatan. Kenapa? Kerana zakat pendapatan tertakluk kepada banyak tolakan-tolakan yang dibenarkan tolak dalam kiraan zakat pendapatan. Banyak tolakan dibenarkan ditolak boleh. Tolakan untuk diri sendiri, tolakan untuk diri sendiri adalah satu kadar khas terpakai untuk semua. Sama ada Tan Sri ataupun Puan Sri ataupun kurang seri ataupun tak ada seri sama ada naik kereta Porsche, naik LRT, naik bas. Jadi kiraan tolakan untuk diri sendiri itu adalah satu kadar khas RM12,000 setahun terpakai untuk semua. Jadi
Itu tolakan asas yang dikira sebagai tolakan asas. Kemudian banyak tolakan-tolakan yang lain yang dibenarkan tolak. Jadi pendapatan setahun, tolak dengan tolakan setahun yang dibenarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri. Jadi boleh rujuk ke website kami untuk kiraan zakat pendapatan. Banyak tolakan-tolakan dibenarkan tolak. Selepas ditolak dengan semua tolakan-tolakan itu dipanggil tolakan had kifayah. Maka kalaulah kan, A adalah jumlah pendapatan, gaji, bonus, income tolak dengan tolakan had kifayah dibenarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri. A tolak B dapat C. C tu kalau masih lagi melebihi nisab zakat. Nisab zakat masih melebihi nisab zakat itu RM16,690. Katakanlah nilai C tu dah RM20,000. RM20,000 ni memang melebihi nisab zakat kan. Jadi RM20,000 tu bermakna kita ambil 2.5% untuk dibersihkan atas nama zakat pendapatan kan. Jadi 2.5% tu lebih kurang berapa tu? Lebih kurang RM500 sahaja kan setahun. Jadi boleh simpan resip tu untuk dapatkan tax exemption dan sebagainya. Boleh. Okey. Alhamdulillah kita tunaikan zakat pendapatan kita. Zakat pendapatan ni wajib. Bila telah difatwakan sebagai wajib oleh pemerintah kita, maka kita wajib taat pada pemerintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat. Kan, walau apa pun sekali argument kita rasa macam zakat pendapatan kena ke? Tak ada. Kita jangan sekali-kali menyanggah fatwa yang merupakan fatwa yang dibuat oleh pemerintah ataupun pihak berkuasa agama sebuah negeri. Jawatankuasa Fatwa telah menetapkan, alhamdulillah di Malaysia kenapa kita institusi zakat kita sangat kuat, sangat perkasa kerana adanya zakat pendapatan. Dan bagusnya Malaysia ni bila kita memperkasakan zakat pendapatan, kita dirahmati oleh Allah, kita dapat membantu ramai orang. Ada banyak unsur elemen bersedekah, ramai orang suka lebihkan bayaran zakat pendapatan. Sebab apa? Nak sedekah. Sedekah senang, nak bersedekah melalui zakat pendapatan tu mereka buat potongan tu lebih sikit kan, selain dapat pelepasan daripada tax exemption cukai, tapi pada masa sama mereka nak membantu umat Islam yang lain. Jadi elemen bersedekah tu sangat-sangat bagus, menambahkan kekayaan kita sebenarnya. Zakat tidak pernah mengurangi harta kita kan. Zakat adalah sedekah yang wajib kena tunaikan. Okey, itu zakat pendapatan. Maknanya macam mana pula zakat simpanan? Okey, untuk zakat simpanan ni adalah simpanan merujuk kepada simpanan yang telah kita ada. Kita memang dah ada duit tu pada tahun-tahun sebelumnya, bukan pada tahun semasa. Duit-duit yang diperolehi pada tahun semasa tu adalah zakat pendapatan. Untuk kiraan zakat pendapatan. Manakala duit-duit yang merupakan duit-duit pada tahun sebelum-sebelum ni, for the previous year, dah memang ada sebelum ni, maka itu adalah dikira sebagai simpanan, dan simpanan ataupun pelaburan yang wajib dizakatkan. Jadi berbeza zakat simpanan dan pelaburan tidak tertakluk pada kiraan tolakan hak kifayah, tidak. Hanya zakat pendapatan sahaja yang ada tolakan hak kifayah. Okey, insya-Allah. Zakat simpanan kena bergabung dengan duit semua jenis pelaburan yang kita ada, termasuk emas tadi. Emas yang bukan perhiasan wanita tu dipanggil emas pelaburan, kena gabung. Walaupun kita ada emas jongkong tu kecil je, emas macam bentuk biskut tu, katakanlah beratnya hanyalah 30 gram ataupun beratnya hanyalah 5 gram. Tapi walaupun beratnya 5 gram, kita dapatkan nilai dia, katakanlah nilai harga emas pada hari ini adalah sebanyak RM200. Sebenarnya tinggi RM200 darab dengan 5 gram. Berapa RM1,000. Jadi senilainya ibarat RM1,000 duit berkenaan emas pelaburan tu RM1,000 bergabung dengan simpanan dan pelaburan kita yang lain. Jadi kalau gabungan zakat harta berdasarkan nisab emas ni, itu simpanan, pelaburan dan emas bukan perhiasan ni, kita gabung. Termasuk emas yang putus ni yang kita tak pakai kan. Gabung. Kalau jumlah dia ni melebihi RM16,690, maka kita wajib keluarkan zakat dia adalah 2.5%. Sikit je sebenarnya, tetapi kita terselamat dunia akhirat. Kita lah orang-orang beriman dan beramal soleh yang berjaya membeli syurga Allah dengan menunaikan ibadah zakat kita. InsyaAllah. Kita semua nak masuk syurga kan. Apatah lagi di bulan Ramadan ni, kita nak grab pahala banyak-banyak sebab pahala kita digandakan kan. Sebab tu ramai pembayar datang ke kaunter-kaunter zakat, ramai yang buat pembayaran zakat secara online, nak dapatkan kelebihan Ramadan kan. Alhamdulillah.
para pembayar kita ramai orang yang berilmu, mereka nakkan kelebihan Ramadan. Sebab tu tarikh hujung haul mereka pilih di bulan Ramadan untuk dapatkan gandaan pahala yang melimpah-limpah daripada Allah SWT. Okey, baiklah. Ustazah rasa Ustazah dah agak lama bersiaran ni untuk hari ini. InsyaAllah sekiranya ada persoalan dan sebagainya, boleh hubungi kami di call center. Masalah dari segi bantuan zakat dan sebagainya, bantuan ke dan masalah dari segi untuk kiraan zakat dan sebagainya, boleh hubungi kami di Lembaga Zakat Selangor. Kami sentiasa ada untuk anda semua ya, sama ada anda merupakan pembayar zakat yang hebat-hebat ya, yang dapat membantu orang-orang umat Islam yang lain, ataupun anda merupakan asnaf zakat yang menerima bantuan, anda pun tetap dimuliakan oleh Allah ya, kerana anda merupakan asnaf zakat yang layak untuk menerima bantuan zakat. InsyaAllah kita sama-sama memperkasakan pemahaman kita tentang zakat, kita sama-sama berusaha menjadi umat Islam yang terbaik untuk supaya Allah nilai bahawa kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah. InsyaAllah, terutamanya di bulan Ramadan ni, kita teruskan beramal dan semoga dengan segala amalan kita di bulan Ramadan ni diterima oleh Allah dan Allah mengampuni kita semua. Itu doa Ustazah untuk semua. Kita minta ampun dengan Allah atas segala dosa-dosa kita. Kita minta maaf pada semua orang ya. Kita maafkan semua orang yang kita pernah buat silap, dan sama ada mereka tak pernah meminta maaf pada kita ataupun tidak, kita maafkan ya. Kita bersihkan hati kita. Kita niat kita nak jadi orang mukminah yang terbaik. Kita maafkan ya. Kita minta keampunan Allah tu lebih baik ya. Kita maafkan semua orang. Okay, tak lama lagi nak hari raya. Ustazah di sini pun Ustazah doakan kita semua bahagia di hari raya. Walaupun kita terpaksa tak boleh balik kampung kan. Sebab macam Ustazah asal daripada negeri lain ya. Ustazah pun tak boleh. Suami Ustazah pun berasal daripada negeri lain pun tak boleh balik kampung ya. Kami terpaksa beraya di rumah kami kan, di Selangor. Pun tak ada masalah ya. Kita raya dengan cara kita jaga kita. Okey, insya-Allah segala yang baik tu datang pada Allah, segala yang kurang tu datang pada kelemahan Ustazah sendiri. Insya-Allah kalau ada apa-apa boleh hubungi Ustazah, boleh ataupun boleh hubungi talian Lembaga Zakat Selangor untuk apa-apa jua pengiraan zakat. Sekiranya ada pertanyaan boleh hubungi talian kami juga, dan ataupun kalau ada apa-apa pertanyaan boleh minta pihak call center direct transfer pada Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan bantu ya. InsyaAllah Ustazah akan bantu. Kita tunaikan semua kewajipan kita kerana kita nak Allah sayang kita. InsyaAllah. Selamat Hari Raya daripada Ustazah. Maaf zahir batin untuk semua. Okey, salam sayang daripada Ustazah untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.